Hai guys, so hari ni kita nak belajar 2.3 organ utama transpirasi. So, apa dia transpirasi? Kehilangan air dalam bentuk wap air secara penyejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Itu dia transpirasi. So, walaupun transpirasi berlaku melalui organ batang dan bunga, namun 90% daripada air tersejat keluar melalui liang stoma yang terdapat pada daun. Transpirasi ni dia berlaku kat semua bahagian tumbuhan, batang, bunga, tapi 90% berlaku melalui liang stoma. Okey, kita tengok gambar ni, nampak? So, yang pertama sekali, akar menyerap air dari dalam tanah masuk dalam akar lah. Masuk dalam sistem akar. Lepas tu, xylem pada batang tumbuhan akan angkut air ke atas sampailah ke urat daun. Urat daun ni akan mengangkut air ke daun. Lepas tu air akan tersejat ke atmosfera melalui stoma daun. Okey. Dia berlaku juga, transpirasi ni berlaku juga di batang dan bunga semualah. Tapi 90% berlaku di daun. Okey, jadi stoma ni tahu kan, liang di epidermis bawah daun. Mengapakah transpirasi diperlukan dalam tumbuhan? Kebaikan transpirasi adalah yang pertama sekali, dia akan menimbulkan daya tarikan yang berterusan oleh akar untuk tarik air dengan garam mineral masuk ke dalam akar. Dia daya tarikan untuk akar tarik air dan garam mineral masuk berterusan ke dalam akar. Sebab kalau ada yang keluar, air ni keluar, mestilah akar ni kena tarik ataupun top up, ganti balik air yang keluar tu dengan air baru. Jadi akar akan tarik air dan garam mineral lagi banyak masuk ke dalam tumbuhan secara berterusan. Itu kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, kita tahu air ni sifat dia menyejukkan. Jadi dia sejukkan tumbuhan. So air ni dia akan serap tenaga haba daripada tumbuhan ni dan bebaskan dalam bentuk wap air semasa transpirasi. Jadi suhu air tu akan menjadi lebih rendah. Okey. So, transpirasi membantu menyejukkan tumbuhan. Ibarat macam kalau kita panas, kita berpeluh. Peluh tu menyejukkan badan. Macam itulah ibarat dia. Faktor persekitaran mempengaruhi kadar transpirasi. Apa dia faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi ni? Yang pertama, keamatan cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Ini logik lah. Okay? Sekiranya keamatan cahaya bertambah, kadar transpirasi akan meningkat sehingga menjadi malar. Kadar transpirasi menjadi malar sebab kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan menjadi faktor penghad. Kelembapan relatif udara. Semakin rendah kelembapan relatif udara, semakin cepat wap air tersejat daripada stoma. Oleh itu, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kelembapan udara? Kalau udara tu lembap, maksudnya udara tu sejuk. Dia banyak wap air dekat udara tu. Jadi kalaulah kelembapan udara tu tinggi, maka transpirasi akan jadi rendah sebab dah banyak wap air dekat sekeliling itu, jadi transpirasi menjadi rendah lah. Tapi kalau kelembapan udara rendah, maksudnya udara tak berapa nak lembap, maka transpirasi akan menjadi tinggi. So kadar transpirasi dengan kelembapan udara ni berlawanan. Suhu. Peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan menambahkan kadar transpirasi. Meningkat suhu, meningkatlah kadar transpirasi. Okay, semakin panas, semakin banyaklah, semakin tinggilah transpirasi tu berlaku logiknya. Sebab dia menyebabkan molekul air ni mempunyai tenaga kinetik yang banyak dan dia akan bertukar menjadi wap air. Dia dapat tenaga, dia bergerak lebih pantas, dia akan jadi wap air. Jirim tu berubah bentuk daripada cair kepada wap. Pergerakan udara. Pergerakan udara menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Maksudnya, udara yang bergerak ni maksudnya udara yang ada angin. Kalau udara yang tak bergerak tu udara yang dia kurang berangin lah. Jadi kalau ada angin, angin tu akan mempercepatkan penyingkiran molekul air yang tersejat tu. Jadi kadar transpirasi akan tinggi. Kalau kurang pergerakan udara, kurang berangin, kadar transpirasi rendah. Yang penting tolong ingat bentuk-bentuk graf dia untuk setiap faktor. Untuk eksperimen ini,
boleh buat sendiri di rumah. Ada batang saderi, larutan pewarna eosin ke larutan pewarna lain pun tak apa. Nanti kamu akan dapat batang ni akan ada jalur-jalur berwarna. Maksudnya kawasan tu adalah xylem, tempat laluan air tu. Okey. Okey, so itu saja. Terima kasih.